Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kita mulakan, kita buka usrah kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini. Pertama sekali selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir di ruangan Zoom pada malam ini dan juga yang sedang menonton di saluran Wab TV, sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Jadi insyaAllah seperti biasa pada setiap hari Ahad malam Isnin, daripada Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Naduah Ilmuwan ABIM, kita akan adakan usrah ilmuwan dan ini merupakan usrah ilmuwan yang ke-78, siri yang 78. Baik, jadi malam ini insyaAllah kita akan mengupas satu topik, iaitu topiknya yang bertajuk Sains Cahaya yang Menembusi Entiti dan Tenaga Kegelapan. Jadi insyaAllah malam ini kita nak tahulah apa yang nak dibincangkan dengan tajuk ni kan. Mungkin ada yang samar-samar yang mungkin kita tak tahu apa yang dimaksudkan dengan sains cahaya dan entiti tenaga kegelapan kan. Jadi insyaAllah kita akan bicarakan pada malam ini. Jadi pada malam ini kita akan bersama dengan pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mapan Naduah Ilmuwan ABIM, Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini insyaAllah. Terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang sudi untuk mengikuti pembentangan untuk malam ini, dan buat masa ini ini adalah dalam beberapa siri kita melihat dari sudut sains dan bagaimana ia berkait dengan kehidupan kita sehari, dan apa yang dibentangkan di sini ialah apa yang kita lihat dan yang berlaku di sekeliling kita yang kita tidak orang kata ambil peduli kerana kelalaian kita dalam kehidupan ini. Jadi kali ini saya akan membentangkan satu topik yang memang satu perkara yang ramai yang tak tahu, bahawa kita ini diseliputi oleh kegelapan, diseliputi oleh kegelapan. Jadi how big is kegelapan itu saya akan bincangkan, dan kita akan lihat juga bagaimana kegelapan ini memberi kesan terhadap kehidupan kita dan juga terhadap bagaimana kita akan dapat berinteraksi di alam dunia ini, insya-Allah. Okey. So kalau kita tengok dari segi agama, kerana apa yang saya akan bincang ni akan juga berkait dengan agama Islam. Kita dapati seluruh dunia ni kita ada banyak agama yang berbeza-beza, iaitu dari segi belief, belief terhadap sesuatu perkara tersebut, especially ketuhanan, dan ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan langsung. Jadi di sini saya akan cuba kaitkan bahawa secara tak langsung kita ada lebih kurang 7 bilion manusia sekarang ni di atas muka bumi ini, dan agama yang terbesar sekali adalah Kristian dan diikuti oleh agama Islam dan seterusnya. Dan setiap agama ini mempunyai kepercayaan dia tersendiri terhadap apa yang berlaku di luar sana. Jadi saya tidaklah nak mengatakan bahawa saya mempunyai kepakaran dalam bidang agama lain.
So tumpuan saya adalah apa yang Islam fikirkan ya mengenai perkara ini. Jadi bagi yang bukan beragama Islam ya, at least you dapat memahami ya, sebagai seorang Islam kita mempunyai pandangan yang mungkin sama dan mungkin berbeza. Okey. So daripada sudut agama Islam kita dapati 15 bilion ya yang tidak apa orang kata, kita kata dalam keadaan darkness mengenai agama Islam itu sendiri. Jadi mereka tidak memahami apa dia Islam itu, dan apa yang mereka lihat ialah perangai dan perbuatan ya orang Islam itu sendiri ya. Kalaulah perangai dan perbuatan itu baik, maka mereka akan melihat Islam ya dalam kacamata yang baik. Dan kalaulah mereka melihat ya perangai orang Islam itu tidak baik, maka dia akan kata agamanya itu tidak baik. Tetapi inilah satu conclusion yang tidak harus ya berlaku ya, kerana agama itu sendiri ya bergantung kepada pada kitab yang digunakan ya untuk melaksanakan ataupun praktis ya agama tersebut. Jadi dalam perkara ini kita perlu ya berhati-hati ya dalam kita membuat ataupun menentukan ya pandangan ya terhadap agama tersebut. Dan bukan sahaja dari segi agama tetapi dari segi politik ya. Kalau kita tengok di Malaysia sekarang ni kan, kita baru sahaja habis election di Johor Bahru ya, kita dapati bahawa Malaysia ni juga mempunyai political divide yang agak unik ya. Kerana kita mempunyai satu masyarakat majmuk yang bercampur ya, bangsa-bangsa yang bercampur-campur ya. Dan ini sebagaimana kita ketahui, kita dah merdeka hampir 60 tahun dan kita ada lebih kurang 32.7 million ya, penduduk. Dan kalau kita lihat dari segi keagamaan, 61% adalah orang Islam, dan yang terbesar yang kedua ialah orang Buddhis, dan seterusnya adalah orang Kristian dan orang Hindu. Jadi kita dapati juga ada ya perbezaan ya di antara agama ini. Jadi kefahaman perbezaan ini ada juga penting ya untuk semua orang, supaya kita boleh ya hidup di muka bumi ini dengan lebih harmoni ya di antara satu sama lain. Dan kalau kita tengok dari segi parlimen, dari segi ahli politik, maka kita akan dapati juga dia mempunyai divide yang agak unik ya. Apa yang kita lihat ialah Barisan Nasional mempunyai yang terbesar dan diikuti oleh Pakatan Rakyat dan lain-lain. Jadi itu adalah perbezaan yang berlaku ya dari segi politik. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, pada universe ya, kalau kita tengok ke langit ya, kalau kita tengok ke langit ya, dan pada waktu tidak ada awan ya, ataupun kalau ada awan pun kita lihat kat langit ya, maka kita akan dapati kegelapan ya, kegelapan yang meliputi ya langit tersebut, kecuali kalaulah ada bintang ya, ada bintang, cahaya bintang. Jadi kita pada amnya ya berada dalam keadaan gelap yang pekat ya, kalau nak ikutkan. Bila ada bintang barulah kita boleh nampak ya bintang-bintang tersebut. Itulah keadaan kita sekarang ini. Dan ini satu perkara yang sebagai seorang manusia ya, kalau kita lihat, kita kadang-kadang wonder, kita curious, adakah kegelapan ini akan memberi kesan kepada kita sebagai manusia ya yang hidup di muka bumi ini. Dan kita dapati juga ya, kita beruntung ya kerana adanya matahari ya yang menyinar pada waktu siang, supaya kita boleh lihat ya apa yang berlaku. Dan pada waktu malam ya, kita tidak ada cahaya kecuali cahaya yang terpantul ya daripada matahari itu juga yang dikenakan kepada bulan. Jadi kita akan dapati bulan tu dia berubah ya, kita akan dapati dia berubah daripada rupa satu tanduk dan dia menjadi besar ya, kerana di mana sudut ya kita lihat bulan tersebut. Jadi ada dua perkara di sini yang kita perlu faham ya. Sebagai ahli sains, saya adalah seorang ahli sains fizik,
Dan memang ini adalah satu daripada kajian yang kita buat. Kita dapati bahawa walaupun kita kata gelap, kita kata gelap itu dalam satu perkataan, yang sebenarnya kegelapan itu boleh dibagikan kepada dua. Satu ialah apa yang kita panggil sebagai dark matters, ataupun entity gelap, dan lagi satu ialah tenaga gelap. Jadi sekarang ni saya nak cuba explainkan kepada kita, kerana ini yang agak penting untuk kehidupan kita, terutama kita nak, kalaulah kita nak tengok pada masa depan apa yang akan berlaku. Okey, jadi the universe ni diri daripada dua keadaan ini, dua apa orang kata unsur ni. Sekarang ni saya duk kontrol sebagai host juga, so nak kena admit, tapi itulah, kalau boleh apa nama ni, studio admit kalau tidak saya yang kena admit. Jadi bila saya nak admit, saya terpaksa berhenti pula kejap. Mana saya punya skrin dah hilang pula lah. Alamak, mana pergi je. Boleh lah. Nanti. Okey, macam mana saya nak keluar ini pun. Okey, jadi dark matters ni, maknanya bila kita kata dark itu kegelapan. Jadi kegelapan ni ada terdiri daripada dua perkara. Minta maaf lah saya guna bahasa Inggeris, kerana saya sendiri lebih familiar dengan bahasa Inggeris. Walaupun dalam bahasa Melayunya ada, itu matters, saya menggunakan entity, dan energy adalah tenaga lah, tenaga. Jadi universe ni ada dua benda ni, dan kita anggap dia sebagai powerful, kerana dia meliputi seluruh alam ini. Kalau kita tengok, dia meliputi seluruh alam ini, dan apabila dia meliputi seluruh alam ni, kita percaya bahawa takkanlah dia ada sebanyak itu, maka dia tidak memberi kesan kepada apa yang berlaku kepada diri kita di dunia ini. Jadi ini yang kita kena perlu apa orang kata realize, kedudukan dua perkara ini, iaitu dark matters dengan juga dark energies. Okey. Next. Okey, jadi dark matter ni apa nama, mengikut speculation, ni sebagai ahli astrophysics, kita jangkakan based on calculation, berdasarkan kepada pembentukan dark matter ini, dia adalah approximately 27% daripada universe kita. Jadi kalau kita tengok kat universe gelap, jadi kegelapan yang di-identify sebagai matter, dark matter, ada 27%. Okey. Dan kalaulah dark matter ini dia terbentuk oleh kerana dia istilah dark, berarti kita tak nampak lah. Maka kita tak nampak. Jadi mata kita ini, sebenarnya yang saya telah bincangkan dalam ceramah saya yang lepas, dia hanya ada 3 reseptor je. Mata kita ni ada 3 reseptor. Dan kalaulah kita nampak gelap, itu berarti mata kita absorb ke semua cahaya tersebut. Dia absorb ke semua cahaya. Jadi bila dia absorb ke semua cahaya, maka mata kita tak boleh nampak. Apa yang kita nampak ialah kegelapan. Jadi kegelapan inilah yang menyebabkan kita tak nampak matter, ataupun kalau nak guna istilah fizik, mass, mass, jisim. Kita tak boleh nampak jisim itu. So, dan dia mungkin juga, selain daripada jisim, kita boleh tukarkan daripada jisim kepada energi. Nanti kita akan bincang dari segi fizik, macam mana kita boleh ubahkan jisim kepada energi. Jadi yang ini yang kita katakan. Cuma yang interesting, berdasarkan pada ilmu fizik yang kita ada, dark matter sebagai jisim ada 27%, tetapi dark matter, dark energy, iaitu dalam bentuk tenaga, kegelapan dalam bentuk tenaga, ada lebih banyak lagi daripada itu. Ini yang interesting dia. Kalau nak ikut percentage dia, mengikut astrophysics, ialah lebih kurang 68%.
Jadi 68% ya, cuba fikir ya. Kita di apa orang kata kalau kita tengok universe ni, bahawa 68% adalah energy, ya, dark energy, dan 27% adalah dark matters. Kemudian light matter berapa banyak? Kalau kita campurkan dua-dua tu, sikit sekali, 4% je. Jadi apa yang kita perkatakan mengenai satu yang visible, ya, pasal light matter ni ialah kita boleh nampak ya dengan mata kita, iaitu panca indera yang Tuhan telah berikan kepada kita, agak sedikit lah. Okay, agak sedikit. Dan ini kalaulah kita seorang yang berfikir, ya, jadi kita surprise lah tengok ni. Ya. Dan one thing about dark matters ni, kita dapati ya berdasarkan kepada teleskop Hubble ya, bila kita tengok teleskop Hubble, kita dapati universe kita ni expanding ya, dia mengembang ya, kalau tengok daripada teleskop tersebut. Dan berdasarkan kepada astrophysics, dia ada dua force yang berlaku, iaitu dark matters yang dark jisim ini dan juga dark energy. Dark matters dia memperlahankan expansion tersebut, tetapi dark energy dia lajukan lagi. Jadi maknanya walaupun nama dia dark maknanya gelap, tetapi dia punya kesan dia ya, kepada universe ni berbeza. Ya, berbeza. Ini yang kita nak bincang hari ni. Okay. So dark matters exist in space. Manakala ya, dark energy bukan saja dekat space, tapi dia ada dekat time juga. Ingat tak cerita Einstein, di mana kita dapati ya, adanya bengkokan ya, yang disebabkan oleh apa orang kata space dengan time ya. Space dengan time tu ada bengkokan dalam bila adanya sesuatu objek ataupun jisim yang berat. Ya, yang itu kita juga telah bincang ya dalam talk kita yang lalu. Okay, so kalau kita nak lukis ya ke dari segi percentage ni ya, dark energy 68%, dark matter ada 26% saja, dan apa yang kita nampak dengan mata kepala kita cuma ada 4% ataupun 5% lah, to be correct. Jadi tak banyak. Jadi apa yang kita boleh lihat, apa yang kita berinteract ya di dunia ini sekarang ini, hanya 4% saja. And yet kita rasa, wah, so kompleks lah, susah ke nak cari, nak dapatkan maklumat untuk yang 4% ni. Wah, kan kita ada lagi 68% yang kita tak cakap ya, iaitu dark energy. Dan kita tak cakap ni dark matter pun juga ada lebih kurang 26% ataupun 27%. Ya? Jadi lebih besar daripada visible. Yang visible yang mata kita boleh nampak hanya 4% ataupun 5% lah. Lebih correct dari segi matematik. Ya. Jadi ianya agak kecil. Dan ini memang kita lihat ya, perkara yang berlaku yang agak unik ya. Bahawa universe kita ni adalah bukannya terdiri daripada atom ya. Kerana atom itu kita boleh nampak. Quote unquote lah, nampak ya, bila kita menggunakan peralatan yang tertentu ya, sebagai yang saya telah bincangkan lalu. Jadi melalui peralatan yang sebagai contoh SEM, Secondary Electron Microscope, Transmission Electron Microscope, AFM, Atomic Force Microscope, dan lain-lain lagi, kita boleh lihat atom ni. Ya, maknanya kita menggunakan satu peralatan yang berdasarkan kepada bentuk cahaya ya, jarak gelombang, maka kita boleh lihat ya, bukan dengan walaupun kita dengan mata kita sendiri tak boleh nampak, tetapi dengan peralatan ini kita boleh nampak. Cuma yang interestingnya dia 4 hingga 5% saja daripada universe. Ini bila saya cakap universe ni, kalau kita keluar daripada bilik kita sekarang ni, kita tengok kat luar tu, tu dia universe. Kita tengok ke langit sekarang ni, kita duduk dalam dengan kalaulah apa nama awan tidak ada, maka kita akan nampak bintang-bintang dan kita nampak kegelapan. Kita akan nampak kegelapan. Jadi kita kena ingat sekarang ya, kegelapan tu ada dua jenis, bukannya satu ya, ada dua jenis.
Satu dipanggil sebagai tenaga gelap, dan lagi satu dipanggil jisim gelap. Okey. Tapi kalau kita nak bandingkan di antara keduanya dari segi definisinya, ya, dark matters ini is a matter, ya, maknanya ianya jisim, ya, atau jisim. Tetapi dark energy adalah tenaga, ya, tenaga. Okey. Dan distribution dia 27, ya, 68%. Dan daya dia, yang ini yang unik dia. Dark matters, dia punya daya dia adalah atraktif. Maknanya dia menarik, ya, dia menarik. Dia atraktif. Tetapi dark energy, dia bukan atraktif. Dia repulsif. Macam mana kita tahu ni? Kita buat pengukuran. Sebagai ahli fizik, dengan menggunakan Hubble teleskop, kita dapat semua maklumat ni, ya, dengan mudah. Jadi itulah dia. Once kita dah ada ilmu dan kita menggunakan peralatan yang ada, maka kita boleh buat pengukuran ini. Jadi impactnya apa? Bila kita katakan bahawa dayanya atraktif, berarti dia menyebabkan galaksi ini fix, dia tak boleh ubah. Ataupun dia menahan, pasal galaksi ini kita lihat daripada teleskop Hubble, dia expanding, ya, dia expanding. So maknanya dark matter ni menahan dia daripada expanding, tetapi dark energy pula dia pushkan dia, because dia repulsive force, dia akan membiarkan dia lagi mengembang. Yang sebenarnya kalau kita nak lihat kan, dia berpunca daripada Big Bang Theory, ya. Kita mempercayai, ya, sebagai ahli fizik, ya, kita percayai dunia ni dicipta oleh Big Bang, ya, di mana ada satu letupan, maka daripada letupan itu dia akan menyebabkan perkembangan, ya, elemen-elemen dan akhirnya bentuk, ya, keadaan universe sekarang ni. Jadi kita dapati dark matter ni exist in space only, ya, dia ada kat space saja. Tetapi dark energy dia bukan hanya ada kat space, tapi kat time. Jadi bila kita plot, ya, kita boleh plot space saja, space, ruang. Tetapi kalau kita include perubahan masa, itu yang dinamakan space time punya ukuran. Maknanya kalau kita tengok apa yang berlaku hari ni dengan besok, kalau dark matter dia tak ubah. Hari ni dark matter macam tu, kalau tak tahulah berapa 1 kilogram ke dark matters, maka besok pun dia masih lagi 1 kilogram. Tetapi dark energy tidak, dia akan berubah. Bila masa tu berubah, maka dia akan berubah. Jadi dia berubah dua faktor, iaitu space dengan time. Ini yang uniknya dark energy tersebut. Okey. Ni macam mana yang kita tahu ni? Kadang-kadang kita heran juga, ya, macam mana ahli sains mengetahui yang ini, ya, perkara ini, ya. Tetapi sebagai orang biasa, ya, bila kita tengok kat langit ni pada waktu malam, memang kita akan curious. Kita ni duduk dalam kegelapan. Adakah kegelapan ini semua benda yang sama ataupun benda tak sama? Dan saya telah beritahu bahawa kegelapan ini tak sama. Ada 2 jenis kegelapan. Tapi macam mana yang kita nak tahu bahawa gelap yang ini adalah gelap jisim dan lagi satu gelap ini adalah gelap tenaga? Ini yang kita nak bincang sikit lah. Saya tak nak go into detail, ya. Again, ini kalau nak bagi ceramah betul-betul, saya perlu 3 jam seorang untuk explain dia punya mathematics dia dan semuanya. Okay, dark energy. Apa dia dark energy? Dark energy ini is a tiny upward pressure associated with each piece of space. Maknanya dark energy ni, kalaulah kita ambil space dan kita ambil space, maka kita akan dapati satu piece of the space, ya. Tak macam mana kan, macam kata sebagai tanah lah, macam tanah juga. Kita ambil dia satu bahagian, maka kita akan dapati tanah itu dia akan mengeluarkan tekanan keluar, dia akan menyebabkan tekanan keluar, dan tekanan keluar pada space tersebut, itu dinamakan dark energy. Dan ianya bukan hanya berlaku dalam keadaan biasa saja, tetapi dalam vacuum pun dia berlaku. Jadi ini dia unik dia dark energy ni. Jadi kita kena ingat itu, ya, bila ada space,
kita ambil katakan satu kotak space, maka akan adanya pressure outward pada space tersebut. Dan pressure outward itu adalah dalam bentuk dark energy. Dalam bentuk dark energy. So on the earth or in the solar system atau dekat Milky Way kat mana-mana, memang kita susah nak measure kerana dia ni selalunya diatasi oleh gravity. Gravity selalunya menyebabkan kita tak nampak akan the dark energy ni. Kecuali kalaulah kita tengok lama-lama dan kita tengok pergerakan bulan dan bintang, satu planet ke, maka kita boleh ukur ni keadaan tersebut, perubahan tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok dalam intergalaktik ini yang besar ni, maka kita akan dapati perkara ni berlaku. Dan kita boleh ukur, kita boleh ukur, dan kita dapati universe ni pun dia expanding, makin lama makin besar. Okey. So itu dark energy nanti mana saya punya arrow ni. Okey ni. So dark energy ni completely different and not related to dark matter. Jadi ini pun penting, walaupun nama dia dark, tetapi yang maknanya dark energy ni tak sama. Dark matter lain, dark energy lain. Jadi kita kena ingat saya dah takrifkan dark energy ni adalah disebabkan oleh space. Space yang adanya outward pressure. Bila ada space, ada outward pressure, maka itulah dia dark energy. Jadi the word dark means not interacting, tapi dia cuma kadang pasal dia boleh interact, dark energy ni dia boleh interact dengan gravity. Dark matters means stuff with no pressure. Dark matter pula jisim. Sebenarnya kita ketahui jisim dia ni sebenarnya tak interact with pressure, dan dia tak ada pressure pun. So dark energy means a stuff with a negative pressure. Itu dia yang dimaksudkan, because dia tiny outward pressure, tiny outward, maka dia negatif, negative pressure in that sense. Berbanding dengan jisim, jisim kita tahu dia by itself is an entity tersendiri, dia tak ada perkara-perkara yang berkait dengan forces yang lain, Jadi dark energy is an unusual form of energy. Jadi dia memang bentuk dalam energy lah, with a positive energy but a negative pressure. Einstein memang dalam membincangkan repulsive gravity memang menyebutkan perkara ini dan memberitahu bahawa inilah dia puncanya kepada expansion of the universe. Macam mana pula dark matter? Dark matter sebenarnya kita ni tak berapa tahu sebenarnya dark matter ni, but we hope pada masa akan datang kita akan faham apa dia dark matter sini. Jadi dark matter ni yang sebenarnya dia seakan-akan dust ataupun gas yang menghalang mata kita daripada melihatnya. Dia ada jisim, oleh kerana dia ada jisim, maka memang banyak benda yang sebenarnya dalam dunia ni ada jisim tapi kita tak nampak, yang macam proton, foton dan lain-lain, semua ni ada jisim tapi kita tak nampak, kerana jumlah sama ada dia terlalu kecil ataupun dalam kes ini kemungkinan dia adalah dalam bentuk dust ataupun dalam bentuk gas. So jadi kita tak nampak. Jadi dan oleh kerana dia tak absorb dan emit foton, kerana mata kita untuk melihat kita kena ada reflection from the light, daripada cahaya. Jadi bila ada reflection daripada cahaya baru boleh kita nampak. Jadi bila kita tak nampak, itu berarti dia tak diabsorb oleh dia tak absorb foton, Jadi dengan itu dia bukannya dianya apa yang kita panggil sebagai non-baryonic, dan dianya pun juga bukan dibuat daripada protons dan neutron. Ini daripada kajian kita dapati. Dan bukan itu saja, dia tak interact dengan foton. Foton adalah cahaya, Photons adalah particulate untuk cahaya. Jadi dia tak interact. Jadi that's why dia digelar dark matters.
So it is non-luminous, non-bryonic in that sense. Jadi we call it dark matters, ya, kerana dia punya sifat-sifat ini, ya. Dan apakah ini cukup? Masih tak cukup lagi, ya, untuk kita memahaminya. Tapi one thing, dia ada jisim, ya. Dia ada jisim, ya, kerana kita boleh infer, ya, daripada gravitational effect, ya, kalaulah kita nak ukur, ya, kita boleh ukur, ya, dark matters ni di universe, ya, di sekeliling kita. Okay, so it doesn't interact with light, jadi kita tak nampak. Dan dia tak actually based on so far, astrophysics membuat kajian, dia dapati dia tak interact juga dengan electromagnetic, dia tak interact dengan strong nuclear, dia tak interact dengan weak nuclear. So itu dia dark matters. Jadi dia hanya interact dengan gravity saja, ya, dengan gravity saja. Okay, so kalau nak ikutkan, inilah dia dah, dark matters dan ada visible matters, ya, kalau kita nak bandingkan antara keduanya. Dan di antara pengkaji yang famous sekali ialah apa yang namanya Friis, ya, dalam tahun 1930 first time introduce dark matter dan dark energy ni. Dan sekarang ni ramailah pengkaji sedang mengkajinya. Kerana bukannya apa, ya, kerana dia terlampau banyak. And yet kita masih lagi sebagai ahli fizik masih tidak memahami, ya. Walaupun dah faham dah sikit-sikit, ya, daripada apa yang saya telah terangkan tadi. Tetapi bila kita sebagai ahli fizik ni kata faham, berarti kita boleh make use of it untuk generate other form of whether energy ke dan lain-lain lagi. Memang itu tujuan kita at the end of the day, untuk memudahkan kehidupan kita, ya, di dunia ini. So, apa yang berlaku ialah macam saya telah sebutkan, di antara dark matter dengan dark energy ni ialah dia main tarik tali, ya, seakan-akan main tarik tali. Satu menyebabkan dunia ni expand, dark energy, tetapi dark matter pula menyebabkan dia dark expand. Tetapi sekarang ni apa nama dark energy lebih kuat lagi. So kita akan dapati the expansion is happening right now. So that is an expanding universe, ya. Sebagai contoh, dia mulai daripada Big Bang, daripada satu yang kecil dan kemudian dia menjadi sekarang ni expanding. Okay, so memang kita tahu, ya, dalam fizik, ya, ini famous, ya, Einstein punya equation E is equal to mc squared. Kita dapati bahawa at high temperature, pressure and density, maka dia lebih stabil, ya, untuk produce energy dan matter ataupun jisim. Okay, so ini kita tahu daripada fundamental physics. So, dalam bentuk energi dia ada banyak, sebenarnya. There is mechanical energy, there is nuclear energy, there is chemical energy, there is electrical energy, electromagnetic energy, thermal energy. Tetapi kita tak boleh ambil lagi. This dark energy ni, kalaulah kita boleh ambil, oleh kerana dia terlampau banyak, yang kita duk guna sekarang ni is just the visible energy. Visible energy. Tapi macam saya katakan tadilah, dia hanya 4 hingga 5% saja di dalam universe ni. Jadi rugi kita kalaulah kita boleh tap, ya, daripada dark energy ni. Oh, saya rasa masif, ya. Jadi semua masalah-masalah keperluan tenaga kita tak ada isu dah. Tak payah fikir pasal solar je. Boleh fikir, tak payah pasal guna fossil fuel lagi. Kerana ini semua adalah visible energy. Ya, visible energy. Kalau boleh tap daripada dark energy, memang ini adalah satu opportunity yang kita nampak, ya, satu yang peluang, ya, yang agak besar, ya, dan masih lagi kita tak buat. Jadi saya harap ada ahli-ahli fizik yang membuat kajian ni dalam bidang ini kerana memang lukratif. Lukratif. Ia ada lebih kurang sampai 70% atau 68%, ya, tenaga gelap yang you boleh tap, ya. So buat untuk construction of the universe ni, kita dapati daripada atom, ya, yang visible cuma 4% je. The rest dark energy and dark matter. So kalau kita fokus kepada untuk tap energy ni, ataupun untuk kegunaan kehidupan kita seharian, sekarang ni kita hanya tumpu kepada yang dah 4% saja.
ya, berdasarkan kepada atom saja. Alangkah ruginya kalau kita boleh dapat daripada dark energy, dark matter, maka kita akan lebih berhati lagi. Mungkin this is one of the ways untuk kita stop peperangan di antara manusia ni. Kerana 4% ni kita bergaduh, berperang kat sana lah, perang kat sini. I think the latest one di antara Russia dengan itu pun kerana punca dia inilah. Ya, punca dia ni yang 4% saja. Mungkin Presiden Putin dan juga negeri yang berperang tu tak tahu lagi bahawa kat luar ada lagi sumber-sumber yang lebih besar lagi yang mereka belum tengok lagi. Okay. So typically selalunya dilukis seperti inilah, bermula dari Big Bang, kemudian dia jadi supernova dan seterusnya naik, accelerating expansion, tapi sebelum itu adalah slow expansion. So saya tak nak go into this lah. Minta maaf, nak minum kejap. So bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran ialah buku yang orang Islam guna, ya, yang buku yang orang Islam guna sebagai rujukan, ya, untuk memahami kehidupan harian, ya. Ini dianggap sebagai manual, ya, kepada kehidupan kita ini. Allah SWT telah menciptakan cahaya dan menghadirkan cahaya bagi kita. Dan oleh kerana dia sangat penting, ya, dia dinamakan An-Nur, ya. An-Nur, ya, itu cahaya. Dan oleh kerana dia sangat penting, ya, even ada satu surah, ya, dalam Al-Quran yang bernama surah cahaya, ya, surah An-Nur, ya, surah An-Nur. Okey. Dalam Quran, cahaya itu mungkin bermaksud cahaya yang dihasilkan oleh matahari, cahaya yang datang daripada bulan, ataupun cahaya yang datang daripada bintang, ataupun kadang-kadang cahaya yang disebut dalam Al-Quran itu bermaksud hidayah, ya, iaitu satu petunjuk, ya, dalam kehidupan ini, ya, satu hidayah, ataupun juga dimasukkan sebagai petunjuk, ya. Petunjuk itu sebagai contoh ialah kita nak cari direction dan lain-lain lagi. Hidayah itu ialah dari segi keimanan, ya, bagaimana kita mempercayai Tuhan itu sendiri. Okey. Dan ada juga, ya, nama lain dalam Al-Quran, ya, penggunaan An-Nur dan juga lain. Nanti saya akan sebutkan beberapa term yang juga digunakan, ya, bagi maksud An-Nur ni ataupun cahaya ini. Dan Al-Quran itu sendiri pun, ya, dinamakan An-Nur, ya, kerana Al-Quran itu ialah cahaya yang terang menderang. Dia beri petunjuk, ya, dalam kegelapan, penerangan dalam kehampaan, ya. Maknanya Al-Quran itu sendiri, ya, memanggil dirinya sebagai sesuatu yang menerangkan kepada orang Islam, ya, bahawa apa dia kehidupan, apa dia tujuan dia hidup di dunia ini, dan juga mengapa dia hidup di dunia ini, semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah cahaya, ya, bagi kehidupan. Okey, mana dia saya punya. Jadi cahaya dalam Al-Quran ini boleh kita bahagikan kepada fizikal, boleh hidayah, ataupun sebagai petunjuk, ataupun cerita mengenai Al-Quran itu sendiri. Jadi cahaya dalam Al-Quran ada banyak bentuk. I think yang paling famous sekali bagi kita ialah surah An-Nur, ya. Dia menceritakan mengenai fizikal cahaya itu, ya. Dia lapisan cahaya itu seakan pelita, ya, dalam kaca, dan kaca itu seakan bintang dan seterusnya. Dan dia juga mungkin sebagai hidayah, ya. Sebagai contoh dalam surah Al-Hadid, Allah berkata, hai orang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya, nescaya Allah beri rahmatnya kepada dua bahagian dan menjadi untukmu cahaya. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dia mengampuni kamu. Dan juga ada lagi lah ayat-ayat lain mengenai hidayah ini. Dan juga dia mungkin sebagai petunjuk.
Sebagai contoh, dalam surah surah yang bermaksud error saya dah hilang. Okey, memadamkan cahaya dengan mulut dan tipu daya mereka. Ini sebagai contoh. Dan juga sebagai Al-Quran itu sendiri, diceritakan dalam surah Ash-Shura, dicerita Al-Quran itu, pengetahuan kepada iman untuk menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki. Jadi berbagai-bagai bentuk penggunaan cahaya ini dalam Al-Quran. Okay. Dia juga, selain daripada perkataan An-Nur, An-Nur, Al-Quran juga menggunakan term yang lain daripada tersebut. Dan 3 istilah yang berbeza digunakan untuk cahaya, iaitu An-Nur yang saya telah sebutkan tadi, Al-Diya, Al-Dhira dan As-Siraj. As-Siraj. Jadi ini adalah 3 term yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi An-Nur misalnya dalam surah Yunus ayat 5 dan seterusnya, sedangkan Ad-Diyar digunakan juga dalam surah Yunus ayat 10, ayat 5, dan As-Siraj dalam surah Al-Furqan ayat 61. Okey. Dan matahari yang memancar sinar ataupun cahaya disebut Dhiyar, kerana dia adalah satu sumber cahaya, dia mengeluarkan cahaya. Tetapi kalau cahaya daripada bulan, dia dikatakan sebagai An-Nur, kerana dia bukannya pembekal cahaya, dia ambil cahaya daripada matahari dan dia akan dipantulkan dengan di bulan dalam bentuk cahaya. Okey, jadi keunikan penggunaan istilah dalam Al-Quran ni penting. Kalau nak ikutkan ada 43 kali An-Nur ni disebutkan. Jadi sama ada dia sebagai sinar ataupun cahaya, atau keyakinan terhadap kebenaran dan petunjuk, ataupun dianya sebagai pengetahuan, atau keempat sebagai kitab suci samawi, sebagai kitab, ataupun dia yang kelima adalah sebagai cahaya, bermakna Nabi ataupun Rasul, dan yang akhir sekali ialah Nur, berarti Munawir, artinya penerangan sekaligus sumber cahaya. Jadi bergantunglah bagaimana penggunaan dia dalam Al-Quran. Dan Diyar merupakan bentuk jamak daripada yang bermaksud sesuatu yang terpancar dari benda-benda yang bercahaya. Jadi Diyar itu maknanya dia sumber cahaya. Cahaya datang daripada Diyar. Jadi kalau begitu matahari adalah Dhiyar, tetapi bulan adalah Nur, iaitu cahaya daripada matahari. Jadi dalam surah Yunus ada disebutkan, sebagai contoh ayat ini, jadikan matahari bersinar, maknanya dia ada sumber dia sendiri, dan bulan bercahaya. Jadi kita nampak perbezaannya di antara penggunaannya dalam Al-Quran tersebut. Pergi dalam bentuk kerja lampau pun, Fadil Mabdi dan lain-lain itu, saya tak nak guna detail juga lah. Jadi sinar matahari itu berbeza. Sinar matahari adalah Dhiyar. Dhiyar. Siraj pula ialah, yang ketiga yang digunakan ialah Faroja, yang berarti baik, indah atau perhiasan. So, there is a description of light. A description of light, keindahan, kemegelapan cahaya. Jadi bila kita malam tu kita tengok bintang, itu yang tak kira siraj. Jadi dia artikan lampu yang menyala pada malam hari dengan sumbu dan minyak. Jadi juga dikatakan bersinar, jamaah suruj. Dan juga disebutkan bahawa Rasulullah itu adalah siraj, kerana dia membawa cahaya kepada umat dia. Dan disebut dalam Al-Furqan, surah Nuh, surah An-Naba, semuanya ada disebut di sana. Okey, so Rasul itu sebagai siraj, kerana dia membawa mesej agama Islam. Ada satu penggunaan yang agak unik dalam Al-Quran, itu yang mengatakan bahawa Allah itu cahaya.
Yang ini agak kontroversial sikit lah. Ramai yang persoalkan dalam hal ini, dan ramai mufasir memberi pandangan yang berbeza mengenai Allah sebagai cahaya dalam Al-Quran. Ini disebutkan dalam surah An-Nur ayat 35. Dalam surah An-Nur ayat 35, Allah memberitahu bahawa Allah nur wasamawati wal ard. Jadi maksudkan di sini, adakah cahaya itu empirik ataupun dan ataupun dapat dilihat dengan mata? Yang ini tak betul lah. Kerana Allah sebenarnya kita ketahui dia bukannya sesuatu yang boleh dilihat, bukannya boleh dilihat. Kat mana saya? Roh saya dah hilang juga dah. Okey, so apa namanya, jadi dia bukan cahaya empirik, dianya jadi cahaya itu dia disebutkan itu cuma analogi saja, analogi, bukannya sesuatu yang dapat dilihat. Jadi para falsafah teologi dan penafsir Al-Quran mengatakan Tuhan tidak ada jasmani, Tuhan tak ada jasmani. Jadi dalam Islam ni dia uniknya, dia menganggapkan bahawa Allah itu unik, Tuhan itu unik. Dia tak ada persamaan dengan manusia, dia ada persamaan dengan apa saja di muka bumi ini. Jadi itu dia perbezaan di antara orang Islam dengan orang agama lain. Islam, Allah itu adalah asing, dia totally tak sama. Okey, jadi bila disebutkan cahaya tersebut, just untuk memberitahukan kepada kita bahawa Allah, Tuhan itu juga memberi guidance, petunjuk, in that sense. Bukan bahawa dia itu sendiri adalah cahaya yang boleh salah seorang orang kata mufassir yang terkenal dalam dunia Islam adalah Fakurazi. Jadi dia juga menyebutkan mengenai perkara ini dengan jelas mengenai penggunaan Allah sebagai cahaya. Okey, cahaya dalam Al-Quran dan sains fizik. Kita dapati cahaya ini, kalau kita mengikut surah An-Nur ayat 35, dia menceritakan mengenai cahaya yang langit dan bumi, bagaimana pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan bintang bercahaya seperti mutiara. Jadi description ni dia beritahu bahawa cahaya itu berlapis-lapis. Tapi kita dalam fizik dah tahu dah mengenai perkara ni, tapi perlu diingatkan kita hanya tahu baru-baru ni saja. Perkataan ini telah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu lagi dah diberitahukan. And actually seorang pakar optik yang terkenal, Ibn Haytham, yang selalu saya sebutkan, mendapat idea mengenai cahaya ini daripada Al-Quran, dan ditulis dia buku optik, dan akhirnya diterjemahkan oleh orang Eropah, dan mereka menggunakannya. Jadi dia sebut mengenai lapisan-lapisan atau bertingkat-tingkat ini. Dia talking about seakan-akan kalau cahaya itu kita pancarkan kepada prism, satu prism, apa yang kita dapat ialah cahaya pelangi keluar daripadanya. Jadi inilah dia yang ditambah peringkat-peringkat. Dan kita dapati perkara ini pun juga, penguraian ini bukan saja kita guna prism. Kalau kita shine kan cahaya putih ke dalam laut, maka kita akan dapati penguraian ini akan berlaku juga, perkara yang sama. Jadi fenomena ini agak jelas, bahawa memang kita dah buktikan sekarang, tetapi perlu diingatkan, perkara ini perlu pertama kali telah dibentangkan kepada kita 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Apa lagi? Surah Ar-Rahman yang menceritakan bahawa cahaya ni sebenarnya tak ada jisim, tak ada jisim. Jisimnya adalah kosong, bukan tak ada, tapi jisimnya adalah kosong. Jadi oleh kerana dia jisimnya kosong, maka energinya dia tidak memiliki energi diam. Maknanya energi pada asasnya tak kosong. Dia sentiasa bergerak. Jadi cahaya ni adalah satu yang sentiasa bergerak, constantly bergerak, tak pernah diam pun. Jadi ini dia keunikan cahaya. That's why orang kata cahaya ni seakan-akan macam sifat dia meniru sifat Allah.
sifat Allah itu sendiri yang disebutkan sebelum ini. Jadi kerana Allah kita tahu, dia pun Allah bagi kita orang Islam, dia tak diam, dia sentiasa bergerak dan sentiasa melakukan sesuatu, mencipta langit dan bumi dan mencipta makhluk, dan ini berterusan, dia tidak rasa penat dan tidak rasa letih kerana perbuatan itu. Itu perbezaan dia, Allah, Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang lain. Perbezaannya. Di hasil yang kita dapati bahawa memang perkara ini pun berlaku, cahaya itu memang akan berlaku di langit pun. Dia akan membentuk galaksi, dia akan membentuk bintang dan lain-lain lagi. Jadi cahaya itu sentiasa juga bergerak. Dia mencipta sesuatu, merubah pada sesuatu. Contohnya dalam surah Fussilat, ayat 11. Dia menciptakan penciptaan langit dan bumi. Bermula sebelum tu ada asap dan dipanggilkan together, dan mereka akan bergabung. Jadi kita dapati dia perkara-perkara ini, penciptaan ini, dan dia tak diam apa semua ni, diperjelaskan dalam Al-Quran. Jadi bukan itu saja yang kita dapati, ayat itu sendiri ada frekuensi, dan frekuensi ini juga berbeza-beza, dan kita boleh lihat pecahan dia, penguraian dia nanti. Okey, itu adalah cahaya dari fizik. Dan yang interesting lagi satu, yang ni very interesting, bahawa kita orang Islam percaya bahawa nanti di akhirat kita ada akhirat, kerana akhirat itu bagi orang Muslim adalah amat penting, kerana kalaulah kita tengok justice tak berlaku di dunia ini, maka kita yakin di akhirat nanti akan berlakunya justice. Dan ini telah diceritakan juga dalam Al-Quran, iaitu dan juga dalam hadis Rasulullah, iaitu percakapan Rasulullah. Jadi telah diceritakan bahawa bila kita nak melintasi siratul mustaqim ini, kita semua Allah memberi cahaya kepada badan kita. Dan apabila kita sampai melalui sirat tersebut, maka bagi orang yang munafik, iaitu yang mengaku dia orang Islam tetapi yang sebenarnya dia nak tipu orang Islam, maka cahaya itu akan dipadamkan oleh Allah dan dia akan berada dalam kegelapan. Jadi ini diceritakan juga dalam hadis, dan diceritakan juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid dan surah Tahrim, diceritakan oleh perkara ini. Jadi kita kena ingat, ini adalah perkara yang diceritakan, ini adalah perkara gaib yang kita tak tahu kecuali apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi macam mana kita dapat cahaya ni? Jadi Allah menceritakan dan juga Rasul menceritakan kepada kita ada dua cara. Satu, kita selalu pergi ke masjid, maka Allah akan memberi cahaya itu kepada kita. Dan yang kedua ialah kita protect orang Muslim daripada orang munafik, maka Allah akan juga memberi cahaya kepada kita supaya kita boleh melintasi siratul mustaqim dengan mudah dengan adanya cahaya tersebut. Dan itu dari segi cahaya. Kan kita nak cakap mengenai gelap lah, tak pasal kita dah tengok bahawa dalam gelap ada apa orang kata kita berada dalam dunia kegelapan ni. So ada dah Al-Quran dia cerita secara gelap-gelap ni? Ada. Kegelapan dalam Al-Quran memiliki banyak erti dan makna. Ada yang bermakna gelap sebagai kondisi kurangnya cahaya, maknanya tak ada cahaya. Ataupun dia bermakna gelap bermaksud kondisi kejahilan, maknanya dia tak dalam kesesatan, dia dalam kesesatan pun dikatakan gelap. Bahkan ada pula pengertian gelap bermaksud kekafiran, bila orang tu tak percaya kepada Islam, maka dinamakan gelap juga, itu kafir. Dan ada juga kondisi gelap itu ada Allah yang menciptakannya. Maka keadaan itu sebagai contoh yang saya telah ceritakan tadi, bahawa Allah ialah yang menciptakan gelap entiti dan juga gelap tenaga tersebut. Kondisi seorang berada dalam kegelapan, kesesatan itu adalah kehendak daripada Allah. Jadi kita orang Islam percaya bahawa kita dalam kegelapan selalunya berpunca daripada dijadikan oleh Allah
sebegitu. Jadi semuanya terjadi bagaimana yang Tuhan kendaki, Allah kendaki. So ada juga dalam kegelapan ni, saya tak nak go through ke semuanya. Saya nak tunjukkan beberapa ayat yang agak unik bila kita baca ayat ni baru kita realise bahawa ada scientific meaning dia. Iaitu kegelapan dalam laut. Dalam kegelapan dalam laut, dalam surah An-Nur diceritakan mengenai perkara ini. Gelap gelita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atas ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gelita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiada dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi kita nampak ni, ada cerita tingkat-tingkat. Bila satu ombak dan ada banyak kegelapan yang di dalam laut itu. Dan ni kita dapati bahawa macam mana kita nak explain ini kita tak boleh nampak tangan kita pun langsung. Jadi kita dapati bahawa rupanya cahaya ini cahaya putih yang kita tengok tersebut terbagi kepada 7 different frekuensi yang kita bincangkan sebelum ni. Dan huraian itu kita boleh lakukan bukan sahaja dalam laut tetapi juga di dalam daratan dengan menggunakan prism. Tetapi di sini yang pentingnya kerana kita dapati cahaya itu ada 7 cahaya nampak, dan yang interestingnya ada satu cahaya je yang tembus ke dalam air, iaitu cahaya warna biru. Cahaya yang lain dia tak tembus. Jadi maknanya kalaulah kita nak buat perubatan ke, ataupun especially dalam perubatan ataupun kita nak tengok kapal selam ke, jadi kita gunakan warna biru. Jangan guna warna merah. Warna merah dia tak sampai. Warna merah dia sampai berapa meter saja. Lepas tu dia tak nampak lah. Dia tak tembus lah. Dia dah diabsorb oleh air laut tersebut. Tapi warna biru dia akan nampak sampai ke jauh ke bawah. Warna biru ni, this is the blue. Kita kata the blue thing lah. Kalau dalam sains ni, saya membuat kajian di USM dulu sebelum saya pencen, ialah salah satunya ialah mencipta warna biru ni dalam LED. Dan kita alhamdulillah telah berjaya mencipta warna biru yang kuat. Saya ingat sekarang ni kalau dekat dunia hanya ada 3 institusi di dunia saja yang boleh buat ni. Salah satu dia boleh disebutlah di USM, di bawah pendidikan kami lah di USM. So warna biru ni maknanya kita boleh tembus cahaya. Jadi kalau nak nyorok kapal selam kan, kalau kita guna warna biru ni, kita boleh detect lah. Kita tak boleh lari lah. Selain daripada kaedah Doppler ataupun radar itu. Okay. So biru ni, gelapan laut itu boleh ditembusi oleh warna biru. Okay. So ombak kepada ombak. Ini kita heran juga selain daripada tadi iaitu pecahan tersebut, kita dapati bahawa ada ombak atas ombak. Yang ini yang unik. Dan dari segi kajian oceanografi, kita dapati sebenarnya ada 2 level of ombak. Disebabkan oleh kecerunan density ataupun ketumpatan garam. Berdasar kepada ketumpatan garam tersebut, kita dapati ada 2 level of ombak. Satu ombak di bahagian atas yang kita boleh nampak, dan lagi satu ombak yang di sebelah bawah yang kita tak nampak, disebabkan oleh ketumpatan garam yang lebih tinggi di sebelah bawah. Jadi ini pun interesting dan disebut dalam Al-Quran di dalam ayat yang sama. Jadi kita masa-masa mula-mula baca dulu tak faham apa maksudnya tu. Barulah oceanographer explain. Memang betul ada 2 jenis ombak dalam laut. Tapi again saya nak ingatkan perkara ni baru ditahu baru ni je. Perkara ni juga telah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu.
Dan ada juga disebut 3 kegelapan ya. Dalam Al-Quran ada lagi juga disebut 3 kegelapan. Yang ini berkait dengan surah Az-Zumar ya. Dia ceritakan mengenai fetus ya, bagaimana manusia bayi ya di terbentuknya bayi ya di dalam perut wanita ya, perut wanita. Jadi disebutkan situ 3 kegelapan. Jadi ini pun baru recently kita discover dibentuk Ibu Sina ya, dalam buku di Ibn Sina ya, dalam bukunya Everseen ya, dalam buku Everseen dia dah cerita dah benda ni ya, tetapi sebagaimana yang saya maklumkan dalam ceramah saya yang lalu telah dikeluarkan ya, daripada buku tersebut, tapi sekarang dah letakkan balik ya, kerana Ibu Sina dah betul ya, kerana Ibn Sina dia mengikut Al-Quran dan dia ceritakan, dan baru recently lah doktor kita tahu ya bahawa perkara ni ada 3 kegelapan ni dalam perut, dan 3 kegelapan tersebut adalah berpunca daripada satu daripada rahim ibu itu gelap ya, kerana rahim ibu tu kalau kita pancar cahaya dia tak boleh tembus. Begitu juga ya, yang kedua ialah maaf ya, kegelapan perut kegelapan perut yang juga seorang ibu kalau kita bercahaya ke dalam perut maka dia tak boleh juga tembus. Dalam rahim itu adalah bentuk yang di mana bayi itu duduk, dan akhir sekali adalah kegelapan tali ari ya, plasenta. Jadi ada 3 level lah. Itu yang dinamakan 3 kegelapan ya, bagi membentuk seorang bayi ya, dia jadi tapi again lah, ini disebutkan 1400 tahun yang lalu, okay, dalam Al-Quran. Dan selain daripada kegelapan ya, dan juga cahaya ya, cahaya itu kita dapati pancaran dia continuous ya. Begitu juga dengan kegelapan ya, gelap, totally gelap. Tetapi ada lagi satu in between di antara gelap dengan cahaya, iaitu peti ya. Juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Dan interesting ya, peti ataupun kilat yang dalam Al-Quran juga diterangkan secara detail ya. Dan ada 3 istilah yang digunakan Al-Quran untuk peti dan kilat ini, iaitu ra'du dan lain-lainnya. Tapi saya tak nak ceritalah, cuma untuk maklumat kita. Dan ini juga yang menceritakan mengenai bagaimana dalam surah Al-Baqarah diceritakan ya, manusia itu apabila dia bergerak, bila ada peti, cahaya itu keluar baru dia boleh dapat bergerak. Tapi bila tak ada cahaya maka dia tak boleh bergerak. Kalau setakat bunyi saja, kerana peti ni ada 2 jenis ya, peti dan kilat ya. Jadi apabila ada kilat itu baru dia bergerak, apabila tak ada kilat dia hanya bunyi je, dia tak boleh bergerak. Jadi ini diceritakan dengan jelas ya dalam surah Al-Baqarah. So akhirnya sebelum saya nak habis ni, saya nak ingatkan kita kepada perkara berikut. Dalam surah Al-Am ayat 644. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan telah apa yang telah berikan kepada mereka, kami seksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu terdiam dan putus asa. Ini penting ya. Kita bercakap mengenai cahaya, kita bercakap mengenai kegelapan, kita bercakap mengenai keadaan di antara duanya. Tapi kalaulah kita terlupa diri kita, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ataupun kalau kita nak sebut dalam hadis, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dikatakan sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatir, aku ni ialah Nabi Muhammad SAW, atas kalian setelah aku adalah setelah kewafatan Rasulullah adalah dibuka kepadamu kesenangan dunia dan perhiasannya. Maknanya kita menjadi kaya. Apakah terjadi bila kita jadi kaya? Ini yang kita nak kita hati-hati. Dan bukannya kekayaan dunia. Kalau kita tengok orang Arab di mana Rasulullah itu adalah orang Arab, jadi mereka mula ikut Al-Quran dan Sunnah.
So kemudian bila kekayaan dunia di mana Allah memberi mereka minyak, maka mereka lupakan apa yang itu. Mereka ubah pendidikan dia kepada pendidikan yang bergantung kepada peperiksaan, exam oriented. Dan ekonomi dia berubah kepada ekonomi yang banyak apa orang kata bribe dan rasuah. Dan pakaian mereka juga telah tutup aurat kali ini. Jadi ini dia orang Arab. Jadi macam mana dengan kita orang Melayu, orang Islam di Malaysia pula? Kita ikut sama macam orang Arab. Mula-mula dulu kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi bila kita dapat minyak, kita menjadi kaya, kita juga lupa kepada pendidikan kita dah diubah, dan pada apa nama yang sepatutnya kita lebih kepada exam oriented. Dari segi ekonomi pun kita sampai sekarang lah famous dengan rasuahnya. Dan dari segi pakaian pun kalau tengok sebagai contoh ni, saya tunjuk pramugari masih dia pakai ketat lagi. Jadi inilah dia masalahnya, ya, impak dia bila kekayaan itu sampai ke dunia kita. So kita perlu buat perubahan segera. This is very important, ya. Lepas mendengar mengenai kegelapan dan cahaya ini, kita kena ubah pendidikan kita daripada exam oriented kepada mengenal Allah, ya. Kerana apabila kita mengenal Allah, maka kita akan lebih bersifat tawaduk, bersifat warak, dan kita lebih bertakwa. Dan semuanya ini kalaulah kita kenal Allah. Kerana apabila kita kenal Tuhan kita, maka kita akan rasa malu pada Tuhan kita. Kita akan rasa takut pada Tuhan kita. Dan takut itu bukannya dalam bentuk takut harimau, tetapi takut kerana respect. So pendidikan inilah penting. Dari segi ekonomi, kita tukar sistem bribery ni kepada sistem yang lebih baik lagi, iaitu non-riba. Kita sebagai orang Islam, kita ada sistem non-riba, dan kita perlu, ya, mengubah ekonomi kita yang teruk ni. Kita tak boleh ikut orang lain, ya, kerana mereka melakukannya, ya, pada bagi tujuan lain, ya. Kita ada tujuan kita sendiri. Dan dari segi pakaian, ya, kita kena elakkan daripada memakai ketat sangat-sangat ni, ya. Walaupun dah mula pakai tudung, ya, tetapi pakaian masih lagi ketat dan apa orang kata menampak shape, dan lain lagi. Dan walaupun orang bukan Islam merasakan ini okey, tetapi kita sebagai orang Islam, ya, kerana kehidupan kita adalah kehidupan yang syumul, ya, ditetapkan oleh Tuhan kita. Jadi apabila Tuhan kata tak usah pakai ketat, kita tak usah pakai ketat. So kita mesti, ya, memakai yang Islamic compliance, supaya kita akan dapat hidup dengan lebih baik lagi, dan Allah akan membantu kita dalam perkara ini. So ini adalah mindset, ya. Kita kena tukar, ya, mindset kita supaya perkara ini berlaku. Dan saya yakin kalau ini berlaku, maka semua orang boleh hidup dengan kita. Tak kira lah orang Islam ke, orang bukan Islam ke. Kerana kita akan menjadi orang yang terbaik, ya, yang terbaik. By the way, Islam itu pun bermaksud menyerah diri kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi bila kita menyerah diri kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan kita memerlukan kita melakukan perkara yang baik-baik. Dia tak pernah minta kita buat benda yang jahat. Jadi kalaulah kita ni orang Muslim ni menjadi orang baik-baik, maka impak dia kepada semua orang. Bukan kepada orang Muslim saja, tetapi kepada non-Muslim juga sekali. So saya ingat saya habis dekat tu pun. Tak jalan lah. Kalau ada hang lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi atas pembentangannya untuk tajuk kita pada malam ini. Jadi insyaAllah saya rasa tanpa membuangkan masa lagi, saya bukalah kepada semua yang hadir pada malam ini untuk jika ada sebarang persoalan ataupun ada perkara-perkara yang ingin dikongsikan
saya buka kepada siapa saja. Assalamualaikum Syekh. Faizul ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh. Faizul. Assalamualaikum. Oh, keluar. Boleh terkeluar je. Atau Syekh je. Okey, Faizul ni. Faizul. Assalamualaikum. Dengar. Prof terkeluar sekejap. Kita tunggu dia masuk balik. Tak apa. Assalamualaikum. Prof masih lagi belum masuk semula dalam ruangan. Ya. Prof sihat ke Prof? Prof Cici sihat ke? Masih belum masuk lagi. Yakin? Saya tengah cuba dapatkan. Tak apa. Takut dia demam ke? Allah. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf lah. Apa namanya? Crash pula. Tak apa. Tapi dah habis lah. Saya look habis je. Okey, Cik. Okey, Ana nak tanya soalan sikit.
Okey. Okey, Ana fahamkan macam cerita tadi, macam berbagai-bagai fenomena cahaya tu ya. Macam ya Allah Nur Samawati wal Ardh, satu fenomena kan. Kemudian cahaya sebagai dalam Quran dan sebagai An-Nurus berlapis pun satu fenomena. Kerana fenomena cahaya sebagai satu prototype dan cahaya sebagai transcendental pun fenomena juga kan. Jadi apakah jenis fenomena cahaya yang wujud ketika Rasulullah SAW dalam Isra wal Mi'raj, dia dapat menembusi langit-langit, malahan dia dapat menembusi langit dengan satu jasad atau jisim dia, malahan dengan kelajuan cahaya kita tahu jisim tu akan zero kan, kalau dia speed of light lah. Tapi bagaimana dia pergi menembusi langit-langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha dengan jisim dia kan, sehingga kan beberapa kabilah yang sedang dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah, dia lihat langit macam satu, dia nampak seorang sedang terbang di langit kan, dengan jisim dia lah kan. Jadi macam mana apakah jenis fenomena tu? Itu satu soalan lah. Soalan kedua ya tentang Tahta Shiba kan, Puteri Balqis kan. Jin Afrit dia tawarkan diri dia lah untuk jalankan tugasan Nabi Sulaiman. Tapi dalam Quran diceritakan seorang pendeta kan, seorang pendeta yang dapat melaksanakan lebih laju lagi kan. Jadi apa jenis fenomena yang digunakan oleh pendeta tu untuk membawa tahta Balqis itu pantas pada Nabi Sulaiman kan, walaupun yalah dia kedudukan tamadun Shiba tu dengan tempat Nabi Sulaiman jauh kan, di Palestin sehinggakan ke tempat Shiba tu. Jadi apakah jenis fenomena itu Syekh? Last sekali fenomena tentang transformasi ni, transformasi sama ada boleh ada tidak, macam kita tengok kita Star Trek kan, bagaimana transformasi dia dapat turun ke bulan ya, atau turun ke mana-mana planet, dia disintegrate badan dia dalam banyak pixel, kemudian dia wujud sebagai pixel yang dengan jisim di tempat lain ya. Itulah soalan saya. Minta maaf kalau banyak soalan ni ya. Anda berjawab, anda punya mind ni atau boleh ke mana-mana je. Okey, terima kasih Saudara Faizul. Sebenarnya apa yang Saudara Faizul tanya tu saya dah jawab dalam salah satu daripada ceramah saya. Tapi tak apalah, untuk tujuan orang kata education ni, untuk kita lihat dari segi fizik dia. Pertama ya, kita kena faham ya bahawa Isra dan Mi'raj tu, yang ini saya buat kajian ya terhadap hadis-hadis yang menceritakan mengenai Isra dan Mi'raj. Dan dalam Isra dan Mi'raj tu kita kena ingat ya bahawa Allah telah menghantar Buraq ya. Buraq itu kalau mengikut ulama kita, ianya adalah semacam kuda. Tetapi bila ana pergi ke dalam orang kata hadis dan ana tengok dari segi Arabic maksud Buraq dan detail yang bagaimana Rasulullah describe Buraq tu sebagai ahli sains ya, dia sebagai ahli sains. Description yang diterangkan itu ialah sebuah spaceship, bukannya burung, bukannya kuda yang ditunjuk oleh gambar semua orang. Jadi bila kita tengok itu, mengapa orang kata quote-unquote mufassir kita kata dia kuda? Pasal mereka tak pernah tengok spaceship. Mereka tak pernah tengok spaceship. Yang mereka tengok ialah kuda. Kuda je yang boleh berjalan dengan guna ada wing. Memang dalam cerita tu dia ada, dalam hadis ada cerita ada wing. Tetapi spaceship pun ada wing. So dalam hal itu kita kena ingat ya, Rasulullah dimasukkan dalam spaceship, dan spaceship yang diceritakan oleh Rasulullah tersebut adalah transparent. Maknanya kalau orang bawah tengok, dia boleh nampak Rasulullah tengah duduk dalam spaceship tu.
So itu dari segi spaceship. Jadi bila kita kata mengenai Rasulullah duduk dalam spaceship, kita tahu ya, kalaulah kita nak pergi ke bulan, kita kena duduk dalam spaceship. Cuma dia sampai kat bulan je lah. Tetapi Allah dah bagi kekuasaan ya, dalam surah Ar-Rahman. Allah kata kena guna kekuatan Al-Sultan. Jadi Al-Sultan tersebut ialah roket dan dia bukannya jet. Jet dia tak boleh, dia tak ada kuasa, dia cuma ada pemindahan tekanan saja. Tetapi kena roket ni dia ada kuasa. Jadi bila dia ada kuasa, Allah dah beri dah kepada quote unquote spaceship yang dihantar tu ke bumi tersebut, yang boleh melepasi cahaya, yang boleh melepasi cahaya. Adakah itu satu mustahil? Tak juga. Dalam Ana punya presentation yang lalu, Ana tunjukkan bagaimana kita boleh mengatasi cahaya. Boleh mengatasi cahaya berdasarkan kepada ilmu fizik sekarang. So itu cerita lain lah. Kalau nak cerita detail lagi, panjang lagi ni cerita ni. Tak apa, kalau boleh refer back kepada presentation Ana yang lalu. Yang kedua ialah dari segi tahta Shiba tu. Yang ini kita kena ingat ya, dalam fizik kita ada satu proses yang dinamakan annihilation, iaitu kita boleh tukar ya, daripada jisim kepada tenaga. Tadi Ana sebutkan mengenai apa orang kata jisim dan tenaga, dan proses ini memang kita lakukan dalam makmal. Memang dalam makmal ke fizik ke mana-mana pun boleh buat ni. Kalau tak pernah cuba, Ana boleh tunjukkan macam mana nak buat. Senang je yang sebenarnya. Kita boleh tukar daripada jisim ke tenaga dan daripada tenaga kepada jisim. Itu perkara biasa sekarang ni. Dah semua orang dalam ahli fizik sepatutnya dah tahu cara nak buat tu. So dalam kes yang menjadi persoalan bagi Ana je dalam presentation, Ana sebut juga soalan ni, macam mana ahli kitab tu dia boleh buat benda itu dengan dia duduk dalam istana Nabi Sulaiman. Itu saja yang Ana tak boleh nak cerita. Tetapi fikir-fikirkan balik ya, bila Ana fikirkan balik sekarang, Ana rasa boleh buat juga ya. Kerana nak tukar jisim kepada tenaga dan tenaga kepada jisim, tak perlu peralatan yang macam dekat makmal tu besar-besar. Kita sekarang boleh buat dia sebesar satu atom je. Jadi dia boleh dalam poket dia keluar benda tu, dia on je, maka dia akan pergi ke Yamen dengan kaedah apa yang kita panggil sebagai dah ada dah dari segi kerasaan, lupa apa nama dia, dan ini telah dibuktikan ya, ada seorang saintis ya di Jepun, dia pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat di Jepun dan telah keluar dalam paper Nature yang bahawa dia dah boleh pindahkan. Tapi dia tak perlu pun pergi kalau tak silap mana, dia pindahkan daripada Osaka ke Tokyo, satu benda. Dan dia tak perlu pergi ke Osaka untuk pindahkan benda tu. Ana lupa istilah dia dalam bahasa Inggeris dia. Pasal itu again ada dalam paper, dalam presentation Ana yang lalu. Jadi maknanya dari segi sains, physics, bagi kita apa yang berlaku pada Shiba itu memang boleh jadi, boleh buat. Tak ada masalah itu sekarang ni. Soalan yang ketiga yang pasal kena ingat ya, yang Queen Shiva tu yang dia bawa itu ialah benda yang mati, iaitu tahta. Jadi tak ada masalah. Jadi soalan yang seterusnya yang itu susah sikit nak jawab. Boleh tak kita transfer manusia, seorang yang hidup macam Star Trek? Yang ini very interesting. Sebelum Ana pencen itu, Ana baca dalam satu paper yang dibuat di France, Ana cerita juga dalam Ana punya presentation. Ada somebody dekat France kata dia dah boleh buat itu. Dia pindahkan katak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan katak tu tak jadi gila. Maknanya katak tu still macam panggil dia je lah, nak makan. Kalau dia nak makan, dia still cari jamu. So
Ana tak percaya. So Ana pergi ke France, pergi ke makmal dia. Tapi itulah, minta maaf lah. Dia minta Ana tak sah ceritakan makmal dia tu kat mana. So Ana pergi dan dia tunjukkan kepada Ana, memang dia pindahkan katak tu lebih kurang 50 meter dari satu tempat ke satu tempat. Dan katak tu ikut kata dia lah, masih lagi siuman lagi. So Ana kata, are you going to do this to human? Yes, I'm going to do it to human, but since ethically it's wrong for me to do this, I'm not going to tell other people. So ini bila Ana cakap dengan dia ni lebih kurang 10 tahun yang lalu. So Ana yakin kalaulah dia really work on this, sepatutnya dia dah berjaya pindahkan. So Ana tanya kat dia, how did you do it? How did you do it? Because Ana cakap lah, Ana ahli fizik, memang I'm curious about this. Oh, dia kata, it's not that complex. Dia kata, what you need to do is, you as a human, kita ni adalah dijadikan daripada pepejal, dia kata. You change your mass, your jisim, macam yang kita duk bincang tadi, into energy. And that can be done. So whether, when you change the energy, jisim to energy, and that energy to jisim back again, you kill yourself, that is where the trick is, dia kata. So if I manage to transfer the katak yang masih tak gila, dia kata, theoretically I should be able to pindah manusia. Dia tak gila juga. Tapi tak tahulah kot dia dah berjaya pindah, tapi telah Ana pun sekarang ni nak pergi berjalan, pergi makmal dia pun duit tak ada. So kalau ada siapa nak support, boleh kita pergi tengok. Entah dia dah tak ada dah situ, dah pindah dah. Dia dah pergi ke mana-mana. So wallah, tapi ya akhi, yang ni Ana bukan bohong. Alhamdulillah. Kata tu boleh lompat lagi, lompat. Kata tu boleh lompat. Dia boleh lompat, dia boleh buat semua benda. Dia tunjukkan kan. Kemudian ada nyamuk lalu kat tu, dia still makan nyamuk tu. Masya Allah, Masya Allah. Okey, Syekh. Okey, jam terakhir. Wallahualam. Baik, terima kasih Cik Faizul atas soalan dan Datuk atas jawapannya. Saya rasa kita pun dah sampai ke 10, masa pun dah 10.43 dah pun. Jadi ada lagi ke yang ingin bertanyakan soalan? Jika tiada, insyaAllah kita boleh tangguhkan dululah kot usrah kita pada malam inilah. Saya rasa malam ini adalah satu bincangan yang sangat menarik. Kalau kita bawakan kepada mereka yang dia tak ada gambaran background, mungkin kita akan baca ini benda yang gila lah kan. Benda yang out of the blue lah orang kata. Tapi yelah, kita berdasarkan pembuktian tu kita boleh mencapai keyakinan tu lah sendiri, insyaAllah. Baik, jadi saya rasa kita boleh tangguhkan dulu pada malam ini. Saya minta maaf, saya mewakili daripada kelas desain dan pembangunan Alwi Mampan Ibu Nabim. Mohon maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah kita akan hebahkan lagi usrah kita pada minggu hadapan seperti biasa, setiap hari Ahad malam Isnin lah. Jika tiada apa-apa lagi, kita tangguh usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.